أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Tak Lawaklah Jamilah, karya Mayang Sari. Saya bersekolah di sebuah sekolah berasrama penuh. Kali ini cuti datang lagi. Minggu itu semua penghuni asrama dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Saya minta izin makcik untuk ikut Jamilah pulang ke rumah keluarganya. Alhamdulillah, makcik izinkan dengan syarat saya kena jaga diri dan selalu berhubung dengannya. Rumah Jamilah terletak berhampiran Pantai Cahaya Bulan atau dulunya terkenal dengan nama Pantai Cinta Berahi. Rumah kampung milik keluarga Jamilah sangat cantik. Rumah kayu beratap zinc itu sangat unik. Mungkin dibina oleh seorang tukang ukir kerana setiap batang tiang rumah diukir dengan sangat halus dan teliti. Ini rumah arwah nenek aku. Sebelum nenek meninggal, nenek tinggal sini dengan atuk. Lepas nenek kami meninggal awal tahun lepas, kami pindah sinilah sebab nak jaga atuk, ujar Jamilah apabila melihat saya asyik memerhati setiap sudut rumah kampung tersebut. Ukiran dekat batang tiang tu atuk aku yang buat tau. Atuk aku buat perahu, sambungnya lagi. Cantik, puji saya ikhlas. Malam ni kau tidur dengan aku tau. Sebab rumah ni tak ada bilik kosong. Jamilah membawa saya ke biliknya. Okey je, asalkan tak tidur dekat luar dah lah, saya bergurau. Jamilah tersenyum manis memandang saya. Pandai makan kerabu? Makcik Siti, ibu kepada Jamilah, tiba-tiba muncul di pintu bilik. Kerabu? Soal saya kembali. Kerabu jatuh pisai bersantan? Biasa makan? Saya mengangguk perlahan. Arwah nenek saya selalu buat masa saya kecil-kecil dulu. Dah siap kemah, ajaklah kawan pergi habis jatuh pisai dekat kebun atuk tu. Habis dua dah. Ya, arah makcik Siti, dan terus berlalu meninggalkan kami. Malam itu saya makan dengan sangat selera. Kerabu lemak jantung pisang membuatkan saya teringat pada arwah nenek. Kuah singgang ikan tongkol juga sangat menggamit kenangan. Usai makan, saya dan Jamilah duduk bersantai di pelantar depan rumahnya. Biskut lemak bersama kopi o panas menjadi hidangan kami sambil melayan bercerita. Arwah nenek aku dulu tukang urut orang bersalin. Ikut cerita atuk aku kan, nenek aku ni ada membela tau, untuk kuatkan tenaga urut orang. Gila kau, sekali jumpa orang yang besar macam Tuan Dram, mau pitam nenek aku kalau tak ada yang bantu kan. Orang dulu-dulu macam ni lah cari rezeki. Jamilah membuka cerita tentang arwah neneknya. Tadi masa makan tak ada pun atuk awak.
Soal saya bila teringat tentang datuknya. Oh, atuk ke rumah Pak Long aku. Sekejap lagi balik lah tu, tengok cicit baru. Lepas tu, masa nenek awak meninggal, sempat buang? Soal saya lagi. Sempat, tapi tak dimatikan. Sebab yang tolong buangkan tu tak pandai cara dia. Dah tu, letak kat mana? Saya semakin teruja. Tu, yang seri tu? Jawab Jamilah sambil memuncungkan mulutnya ke arah yang seri yang terukir cantik terletak di tengah rumah. Saya menelan air liur mendengar jawapan Jamilah sambil melihat ke arah tiang seri tersebut. Pucat muka kau. Tak adalah, aku tipu je. Berderai ketawa Jamilah kerana berjaya mengenakan saya. Saya juga turut ketawa walaupun lawak Jamilah langsung tak menjadi. Malam tu cuaca sejuk. Bunyi deburan ombak semakin jelas kedengaran apabila kesunyian malam mula bertandang. Saya yang terlelap awal tadi tiba-tiba terjangga. Tekak ni terasa kering. Saya lihat Jamilah yang sedang lena di ulit mimpi. Perlahan saya bangun supaya saya tak mengejutkan sesiapa dalam rumah kayu tersebut. Perlahan-lahan saya melangkah. Tiba-tiba bulu roma saya meremang bila melintasi tiang seri yang dikatakan oleh Jamilah tadi. Walaupun ianya satu lawak, tapi sempat terbenam ke dalam pemikiran saya yang penakut ni. Saya terus melangkah ke dapur dan sedikit pun saya tak menjeling ke arah tiang seri tersebut. Milah, kau ke tu? Tiba-tiba suara garau lelaki memecah kesunyian malam. Gelas saya letak kembali ke rak apabila selesai dicuci. Bukan, saya kawan Jamilah. Jawab saya sopan sambil melilau mencari arah suara tersebut. Kawan Milah, tolong bawa ke atuk air suai segelah. Pintanya dalam logat Kelantan. Rupanya suara itu datangnya daripada bilik atuk Jamilah. Lega saya waktu itu. Bila mari? Soal lelaki yang terbaring di katil sambil menyambut gelas yang berisi air suam daripada tangan saya. Siang tadi, Tok. Jawab saya perlahan. Nak saya panggilkan Jamilah ke? Soal saya pula apabila kelihatan atuk seperti kurang selesa. Jangan. Marah Milah nanti. Malam-malam gagu dia. Bekir macam singa. Larangnya sambil menunjukkan isyarat tangan supaya saya keluar. Saya masuk tidur dulu ya, Tok. Saya meminta diri dan terus berlalu menuju ke bilik. Boy, bukan main galak awak ya. Tiba-tiba suara yang seakan Jamilah menegur saya. Jamilah, kau janganlah main-main. Tak lawak lah. Bisik saya perlahan. Awak datang ke rumah saya, awak marah saya pula. Amboi dia. Suara itu terus memarahi saya dalam nada berbisik. Saya mempercepatkan langkah, namun terasa berat seperti dipegang oleh sesuatu. Jamilah, janganlah. Saya takut ni. Jamilah, janganlah bergurau macam ni. Rayu saya sambil cuba merantap kaki saya daripada terus dipegang. Biasa dia ya, galak dengan laki orang. Boy. Suara itu terus menerus membibil memarahi saya. Bila sahaja dia menyebut laki orang, terus saya teringat kepada atuk yang meminta air di dapur tadi. Milah, jangan ganggu dia. Tamu tu. Suara garau atuk Jamilah kedengaran daripada dapur. Abang galak dia dengan perempuan muda. Tiba-tiba suara itu menjadi sayu. Abang dah tak sayang saya lagi.
duduk bersila di kaki. Tangan dia seperti mengusap sesuatu sambil berbisik lembut. Sekejap saja saya menjeling. Lalu saya paling ke arah lain. Abang ada sini jaga awak. Lepas ke dia. Lepas kaki dia. Kawan Jamilah tu. Lepas kaki dia. Kasihan Jamilah tu baru nak berkawan. Suara tangisan itu semakin kuat dan mendayu-dayu. Pergi balik tempat awak. Nanti bangun semua ke? Tahu awak ada kat sini. Lagi payah hati. Balik. Balik deh. Balik. Pujuk Atuk Jamilah dalam logat Kelantan. Makhluk itu terus-menerus menangis. Kaki saya dilepaskan, tetapi dipegang pula oleh Atuk Jamilah. Atuk Jamilah menjampi kaki saya dengan ayat Al-Quran dan menggosok dengan air sejuk. Lega rasanya. Tak seperti tadi, panas dan pijar seperti terkena cili. Saya memberanikan diri melihat ke arah tiang seri di tengah rumah. Jelas di mata saya, makhluk perempuan menyerupai Jamilah menjalar, memanjat tiang tersebut hingga ke atas, lalu hilang di celah atap yang sedikit berlubang. Apa yang awak nampak? Malam ni jangan cerita ke orang dah. Jamilah ada kawan hijab terbuka. Itu yang Tok Bibel kalau Jamilah bawa balik orang ke rumah. Ujar Atuk perlahan. Okey apa? Tok kena jaga dia sampai Tok mati. Jika Tok tak ambil alih Jamilah akan waris. Sebab dari dalam perut lagi dia dah minta siap kat Jamilah. Sambungnya lagi sebelum kembali ke bilik. Saya hanya mampu mendiamkan diri. Walaupun dah terbiasa dengan perkara seperti itu, tetapi bukan berarti saya akan menerima dengan perasaan tenang. Hijab saya kembali terbuka sedikit demi sedikit, dan itu membuatkan saya berasa takut. Entah jam berapa saya dapat lena. Saya sendiri pun tak pasti. Suara tangisan makhluk yang mendayu-dayu di atas atap itu berselang-seli dengan deruan ombak, dan itu benar-benar mengganggu perasaan saya. Weh, kau uzu Soal Jamilah sambil menunjukkan cadar yang ada kesan darah. Ya Allah, maaf, saya tak sedar. Tak apa, saya cuci cadar ni. Segera saya melipat cadar tersebut untuk dicuci. Jamilah ketawa kuat melihat saya yang kalut itu. Sekali lagi bulu roma saya meremang apabila melintasi tiang seri tersebut. Terasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Saya terus berjalan ke dapur tanpa menoleh ke arah tiang seri itu. Awak bangun. Kenapa bawa turun cadar tu? Kecil lah. Soal Makcik Siti sambil melihat ke arah Jamilah yang masih ketawa itu. Uzur mah, tembus. Jamilah tolong jawabkan untuk saya. Makcik Siti menggiling kepala sambil tersenyum melihat saya yang bergegas ke bilik air. Ma, Atuk tak balik ke malam tadi? Tu pintu berkunci lagi. Sayup-sayup kedengaran suara Jamilah bertanya tentang atuknya. Belum. Siapa nak hantar? Pak Long mu sibuk. Alah, esok lusa baliklah tu. Bukan boleh lama-lama. Kok atuk mu tinggal bilik tu? Jawab Makcik Siti separuh menjerit. Belum. Habis tu siapa malam tadi?
Kau pun sama. Time ni lah kau nak datang. Tak aman betul lah. Marah saya lagi sambil menyental kesan darah uzur saya di cadar sekuat hati saya. Itulah kali pertama dan kali terakhir saya ikut Jamilah pulang ke rumahnya. Bukan sombong atau takut, tapi saya tak mahu mengganggu kedamaian keluarga Jamilah lagi. Aib keluarga dia biarlah ditutup rapi. Saya nak berpesan kepada semua para pendengar. Sampai bila-bila pun saya tak akan pernah letih untuk berpesan. Jauhilah sihir dan ilmu hitam, kerana ia akan memburu ahli keluarga kita sampai ke pewaris yang terakhir. Sekali dia melekat, sampai bila-bila dia akan bersama kita dan keturunan kita. Na'udzubillah.